Dan saya cubalah perhatikan balik dekat tingkap tu. Alhamdulillah, bayang tu dah tak ada dah kat situ. Baru je saya nak rasa lega ni, saya terperasan tau. Saya tak pandang, tapi saya terperasan dekat anak mata saya, dekat tepi sebelah saya ni, saya terperasan ada kelibat macam pakai baju putih macam tu. Dia macam duk bergerak kat sebelah-sebelah saya tu kan. Dan saya pun terus toleh pandang sebelah saya tu lah. Rupa-rupanya itu adalah pesakit daripada katil sebelah saya tu. Dan saya perhatikan je lah apa benda lah yang dia nak buat agaknya kan. Dan dia pun turun daripada katil tu. Dia turun perlahan-lahan je tau. Turun macam mengesot macam tu. Dia turun daripada situ. Dan dia capai kursi yang ada dekat tengah-tengah tu. Dan dia duduk betul-betul dekat dengan kepala saya. Dan saya pun senyum je lah pandang kat dia kan. Bila dia dah duduk macam tu, dia pun pandang saya, pandang je kan. Dan saya pun tanya lah dekat dia. Bro, kenapa bro? Tak boleh tidur ke? Sama lah, aku pun tak boleh tidur kat ni. Tapi, dia diam je tau. Langsung tak menjawab. Dan saya pandang dia. Saya senyum lah lagi sekali. Dan kali ni dia balas. Dia punya senyum tu sampai ke telinga dia punya senyum. Janganlah kau nak dulu, belum habis cerita ni. Aku nak dapat feel nak cerita ni. Nabi cakap orang perempuan jaga empat perkara. Jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, jaga kompak-kompak ni, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tengok, siap boleh pilih pintu syurga. Orang lelaki mana boleh pilih, dapat masuk untung. Iya perempuan, rupa-rupa solat senang lagi, puasa senang lagi, tu maruah diri. Jaga. Tahulah sekarang kejap-kejap panis kan, siang kan. Dia bantai berkamban sedih kait. Serap. Serap. Menyoli tu serap dah. Serap. Lalulah imam. Imam lalu pula. Dia togok ya, abang imam. Tak jumpa jalan lah imam. Mana pula arah aku nak ikut. Tapi bukan imam sini dah. Dia togok. Lambat lain tuan-tuan jangan babit dengan imam sini. Ini contoh cerita ni. Jatuh tak maruah diri. Itulah apa sahaja imam boleh jatuh. Tadi kita bini siapa tak? Ada dengan suami kau tu. Bini tu pakai tak apa, tak berkaban. Ya Allah. Suami aku tengok kan. Abang. Sebab tak? Imam tu dia tak nak tengok. Nampak tak? Tu cerita Lepas tu jaga maruah suami. Jangan burukkan suami kita. Jangan kita buruk ni lagi. Tengok laki kau macam tak kerja je. Semalas duduk rumah. Tak adalah kak. Dia sekarang ni tengah kerja part time. Sesamalah kita doa. Mudah-mudahan dapat kerja tetap. Macam tu backing suami kita. Tengok suami kau macam tak kerja. Malas di rumah. Memang kan nyusahkan orang. Mati lagi baik. Jangan macam tu. Yang keempat, taat perintah suami. Ini pun susah. Aduh nak lawan. Apa suami nak tu setuju ya. Faham? Dengarlah rayuanku. Kan? Tak, suami nak apa? Abang nak apa? Abang nak Maggi. Cakap abang nak Maggi asam-asam, Maggi kari. Cakap je. Macam tu lah. Abang nak minum apa? Abang nak kopi. Abang nak kopi O ke kopi susu? Kopi O lah. Abang dah lama putus susu. Buat kopi O. Buat macam tu. Iya, tak. Saya kena beritahu sebab saya macam tu. Saya adik-beradik saya semua kopi O. Nescafe O. Saya dengan mak saya semua sama. Saya saja beritahu sebab lepas ni kan nak baju air. Takkan tak ada air. Ada kan air kan? Mana kopi O. Kopi O. Kena beritahu. Abang cakap nak makan apa? Tergagak nak makan mie goreng. Nak biasa ke jantan? Jantan macam mana lah? Ada telur. Okey. Nah, macam tu lah. Bukan susah. Mana? Abang nak apa lagi? Cuba cakap. Abang nak kau sign. Boleh bang? Saya tak payah baca. Saya percaya dengan abang. Mana nak sign? Sign lagi. Mana lagi bang? Sign. Mana lagi? Sign. Boleh tak perempuan? Boleh tak? Tak, suami nak transfer tanah nama kita ni. Cuba sangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Baiklah,
Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, untuk hari ni KSM ada lagi 3 kisah lah untuk anda. Jadinya kisah kali ni mungkin singkat-singkat sikit lah. Marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa nikmal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, apa khabar kawan-kawan semua? Semoga sihatlah. Semoga hari ni anda semua berpuasa dengan eloknya lah. Okey, untuk kisah yang pertama ni, kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berpuasa semua, InsyaAllah. Terima kasih. Okey, nama saya Zul lah. Dan benda ni baru je berlaku dekat saya seminggu lepas. Malam tu saya keluar ke bahagian laman depan rumah saya ni dalam pukul 11.50 malam lah, lebih kurang waktu tu. Jadinya sebab saya ni dah lupa nak kuncikan pintu pagar depan rumah tu. Waktu tu pun saya pun selamba je lah keluar daripada rumah tu. Yelah, rumah sendiri kan. Takkan nak takut pula kan. Pergi nak kunci pintu pagar je pun. Jadi saya pun keluar daripada rumah, pergilah dekat pintu pagar tu dan saya pun lock lah. Masa tengah kunci pintu tu, saya dapat rasa tau macam kena perhatikan je tau. Tapi saya masih tak fikir apa-apalah lagi waktu tu. Saya pun kunci padlock tu elok-elok apa semua kan. Dah lock apa semua elok-elok, dah pastikan benda tu berkunci. Lepas tu saya pun masuklah semula ke dalam rumah tu. Sebelum saya masuk dalam rumah tu, saya siap lagi bagi salam semua macam biasalah. Bagi salam, baca doa apa semua. Yelah, dah keluar malam-malam kan. Saya pun masuk dalam rumah. Masuk je, saya terus masuk dalam bilik, terus nak tidur lah waktu tu. Dan saya ni terus baring dan cubalah nak lelapkan mata saya ni. Dan malam tu, saya rasa tak selesa sangat-sangat. Rasa rimas sangat. Puaslah saya ni, kalih kiri, pusing ke kanan kan. Dan rasa hati waktu tu, rasa macam tak tenteram sangat tau. Tapi waktu tu, doa tidur saya dah settle semua, dah baca dah apa semua. Tapi masih lagi hati ni rasa macam tak best je tau. Dan saya pun capailah handphone dan buka ayat ruqyah. Sebab kalau nak baca ni, saya memang tak hafal lah semua. Masa dah dalam pertengahan bacaan ayat ruqyah ni, tiba-tiba saya dengar tau satu suara macam halus je dekat tingkap bilik saya waktu tu. Dan bilik saya ni bilik belakang sekali tau. So adalah tingkap dalam bilik saya dan tingkap tu pula menghadap ke belakang rumah. Dan mula-mula tu bunyi tu macam saya tak perasan. Sebab bunyi tu macam sayup-sayup je tau. Macam berbisik pun ada. Sul, buka tingkap ni Zul. Dan bila saya dah dengar macam tu, dah dengar suara, dah dengar bunyi ketuk-ketuk tingkap apa semua kan, saya pun apa lagi, saya capai handphone terus keluar daripada bilik ni. Dan malam tu saya tidur dekat ruang tamu je. Nasib baiklah gangguan tu tak berpindah ke depan pula. So moral of the story, jangan lupa ambil wuduk sebelum tidur tu. Dan bacalah doa tidur sebelum tidur tu dulu. Senang je bacaan doa tidur tu sebenarnya. Okey. Bismikallahumma ahya wa amun kan. Senang je kan. Dia macam bismillah je kan. Dia bismikallahumma ahya wa amun. Itu je. Jadi korang amalkanlah ya. Okey, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua pada malam ni Untuk kisah yang kedua ni, kisah daripada... Okey, kita terus dengan kisah dia lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brother KSM. Waalaikumsalam. Okey, saya Bob. Saya adalah salah seorang petugas meja hadapan di sebuah hotel dekat Batu Pahat. Dan tugas saya hanya pada waktu malam. Daripada jam 11 malam hingga ke 8 pagi. Bertugas pula kalau time-time malam macam ni, saya bertugas seorang diri saja. Dan kisah ni berlaku sekitar sebulan awal sebelum PKP pertama. Ceritanya bermula dalam masa 1 minggu awal tu, saya pun memulakan tugasan dekat sana tu lah. Selepas tamat latihan dalam tugasan yang dikehendaki oleh pihak hotel ni. Setiap hari, jam 3 pagi, pasti saya akan dengar bunyi macam suara mendayu-dayu macam tu. Seakan-akan suara tu macam minta tolong. Dan pada mulanya, saya ni tak ambil kisah lah. Saya buat tak tahu je. Tapi setelah beberapa kali saya dengar benda tu, dan perkara tu dah makin lama makin kerap terjadi, saya cubalah memberanikan diri untuk nak menyelidik. Walaupun sebenarnya rasa takut tu memanglah ada, tak hilang-hilang. Memang rasa takut tu ada. Dan maklumlah, saya ni kan bila malam tu bertugas seorang je kat situ, malam-malam buta pula tu, dengar pula benda-benda macam tu. Memanglah takut kan. Dan suara yang mendayu-dayu tu akan hilang secara perlahan-lahan je ketika azan subuh berkumandang. Bila saya selidik dan bertanyalah kepada orang-orang lama yang ada dekat sekitar tu, dengan staf-staf lama yang ada dekat situ, bunyi suara yang mendayu-dayu, yang minta-minta tolong tu sebenarnya datang daripada arah hutan di belakang bangunan hotel tempat saya bertugas ni. Sempatlah saya merakam suara tu ketika saya sedang bertugas. Bila saya bertanya pada ayah angkat saya lah, rupa-rupanya salah satu pokok yang ada dekat belakang hotel saya tu adalah tempat tinggal kakak cantik. Jadinya atas nasihat ayah angkat saya tu lah, katanya dia suruh saya abaikan saja bunyi-bunyi tu. Dan katanya lagi, bila dengar lagi bunyi tu, kau cakap je, tolonglah aku cari rezeki halal dekat sini. Aku tak ganggu kau pun, janganlah kau ganggu aku. Macam tu lah yang dipesannya. Dan selepas saya buat macam tu, macam yang ayah angkat saya tu cakap, Alhamdulillah, menjadi pula. Dan saya dah tak dengar dah lagi bunyi suara tu. Cuma kadang-kadang adalah gangguan-gangguan lain. Tetap adalah benda tu. Tapi gangguan manja-manja je lah. Sebagai contoh gangguan manja yang saya cakap tu, pernahlah sekali tu, saya tengah duduk kan, tekun, saya duduk buat kerja dekat meja reception tu lah. Buat kerja saya kan. Tiba-tiba muka saya ni macam seolah-olah ditutup oleh rambut yang panjang tau. Jurai macam tu je kan. Gelap je tiba-tiba saya nampak. Dia ni macam benda tu berdiri dekat belakang saya dan letakkan rambut dia dekat muka saya. Dia jatuhkan rambut dia dekat atas muka, atas kepala saya. Macam tu lah dia punya gangguan tu. Manja kan? Macam tu lah yang saya kena. Okey. Ada juga kadang-kadang lah dia main cak-cak dekat celah-celah tiang dekat hadapan lobi hotel tu. Memang manja sungguh lah cerita dia kalau macam tu. Jadinya nak tak nak lah, tawakal je lah. Sebab fikirkan saya ni datang nak mencari rezeki yang halal. Okey, ni saya nak perdengarkan audio klip yang dihantar oleh Brother Bob kita ni lah. Okey. Dan untuk pengetahuan anda semua, KSM sebenarnya dah upkan kualiti rakaman ni lah, supaya kita semua dapat dengar dengan jelas. Dan bolehlah kita nilai sama-sama bunyi tu macam mana. Kejap KSM carikan. Dan itu adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Okey tak? Okeylah. Jadinya, macam mana dengan suara yang anda dengar tu? Dapat tak anda kaitkan? Dapat tak anda tangkap? Kalau tak dapat, nanti anda replay lah balik semula ya. Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga.
Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang terakhir pada hari ini. Sebab KSM cadang-cadangnya untuk video kali ni KSM nak postkan pada siang hari lah. Sebab ni banyaknya kisah daripada pendengar-pendengar ni yang mana KSM tak sempat nak baca, yang mana dah tertinggal lama kan. Jadinya minta maaf sangat-sangat lah. Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ni. Okey, untuk kisah yang ini kisah ni kisah daripada Hairi lah. Dah lama KSM tak bacakan kisah daripada Hairi ni. Okey, minta maaf lah Hairi, lambat pula KSM bacakan kisah daripada Hairi ni. Dan kawan-kawan semua, minta kita semua sama-sama mendoakan kesihatan Hairi ni lah. Sebab akan menjalani pembedahan buang thyroid hari tu lah, kata pada KSM. Dia ada SMS pada KSM hari tu. Dan insya-Allah lah semoga Hairi ni selamat. Okey, kisah yang Hairi hantar pada hari ni, kisah dia macam ni. Pada tahun 2021 lah, saya telah disahkan ada satu ketumbuhan dekat perut dan agak berat dan besar lah benda ni. Dan berat benda tu sekitar 7 kilogram. Mula-mula pergi ke hospital Bainon Ipoh, tapi diorang kata ketumbuhan ataupun tumor ni dah nak kena bahagian hati. Jadinya dekat Ipoh ni tak ada pakar yang boleh buat benda tu, dan diorang teruslah hantar saya ke hospital Sultanah Bahiah. Dan daripada Ipoh nak ke sana makan lebih kurang dalam 3-4 jam jugalah. Dan masa tu saya naik ambulans je lah bersama dengan isteri saya. Sebab kes ni besar dan boleh bahayakan nyawa. Jadinya memanglah mereka hantar saya dengan menggunakan ambulans tu. Setelah sampai dekat hospital sana tu lah, wife saya ni hantarkan saya masuk ke zon sementara untuk tunggu masuk ke dalam ward kuarantin. Sebab masa tu tengah aktif COVID ni. Jadi lepas dah dapat ward, start daripada hari tu sampailah hari ke-16 lepas operation, wife saya langsung tak boleh nak masuk, tak boleh nak jenguk, tak boleh nak melawat pun. Dan saya waktu tu sorang-sorang je lah menghadap benda tu. Dan terpaksalah saya berdikari sendiri dalam ward tu. Bayangkanlah lepas operation tu, dialisis pun kena buat juga, tak boleh tinggal. Memang lepas 16 hari lepas tu badan saya ni terus jadi kurus, kering. Dan semasa di ward kuarantin ni lah kisah-kisah seram ni terjadi. Okey, cerita dia macam ni. Dalam bilik ward saya tu ada 4 katil, dan katil tu semua ada penghuni. Kira okey lah juga, taklah seram mana pun, sebab duduk dalam tu ada orang-orang juga kan, ada juga peneman. Tapi dekat tingkap tu pula tak ada langsir. Jadinya bila malam nak tidur memang macam susah sikit lah cerita dia. Macam-macam lah otak saya ni terfikir bila pandang kat luar tu. Jadinya nak dijadikan cerita, pernah satu malam tu, saya ni waktu tu dah macam dah nak tertidur dah waktu tu kan. Saya macam terperasan tau. Saya nampak macam ada bayang-bayang hitam besar tau lalu dekat tingkap tu. Mula-mula saya ingatkan hayalan saya je lah. Tapi bila saya buka mata besar-besar, saya perhatikan betul-betul. Memang nampak jelas kelibat bayang-bayang hitam besar tu duk lalu lalang dekat tingkap bilik tu. Dan bila saya dah nampak macam tu, terus saya tutup mata pakai selimut. Dan bila dah lama sikit, baru saya buka mata saya semula. Dan saya cubalah perhatikan balik dekat tingkap tu. Alhamdulillah, bayang tu dah tak ada dah kat situ. Baru je saya nak rasa lega ni, saya terperasan tau. Saya tak pandang, tapi saya terperasan dekat anak mata saya, dekat tepi sebelah saya ni, saya terperasan ada kelibat macam pakai baju putih macam tu. Dia macam duk bergerak kat sebelah-sebelah saya tu kan. Dan saya pun terus toleh pandang sebelah saya tu lah. Rupa-rupanya itu adalah pesakit daripada katil sebelah saya tu. Dan saya perhatikan je lah apa benda lah yang dia nak buat agaknya kan. Dan dia pun turun daripada katil tu. Dia turun perlahan je tau. Turun macam mengesot macam tu. Dia turun daripada situ dan dia capai kursi yang ada dekat tengah-tengah tu. Dan dia duduk betul-betul dekat dengan kepala saya. Dan saya pun senyum je lah pandang kat dia kan. Bila dia dah duduk macam tu, dia pun pandang saya, pandang je kan. Dan saya pun tanya lah dekat dia, "Bro, kenapa bro? Tak boleh tidur ke?" Sama lah, aku pun tak boleh tidur kat ni." Tapi dia diam je tau, langsung tak menjawab. Dan saya pandang dia. Saya senyumlah lagi sekali. Dan kali ni dia balas. Dia punya senyum tu sampai ke telinga dia punya senyum. Sambil dia tenung je muka saya dengan mata dia yang terbeliak tu. Tapi dia langsung tak bercakap apa-apa. Terus waktu ni kan saya dah terkaku dah. Ish, apa benda ni kan? Saya tak tahu nak buat apa dah time ni. Kadang kalau saya baca surah ke apa, ayat pendinding ke apa, buatnya dia marah, dia cekik saya ke macam mana? Tak kena air jadinya. Sia-sia je mati kena cekik dekat hospital pula tu. Dan saya terus terkejung je kat situ. Terus diam je.
dekat atas katil tu. Dan saya tutup mata saya ni rapat-rapat. Dalam hati ni, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Yelah, nak baca tadi saya takut dia cekik saya kan. Lama jugalah saya tutup mata tu. Adalah dekat dalam 5 minit jugalah macam tu. Dah lama sikit macam tu, barulah saya buka sikit je tahu mata saya. Saya buka sikit kan. Saya pandang-pandang kan. Harap-harap dia tak perasan lah yang saya buka mata tu. Saya tengok dekat sebelah saya ni kan. Kosong. Tak ada sesiapa pun dekat kursi tu. Saya buka mata luas-luas. Saya tengok pesakit tadi tu elok je. Dia tengah baring, tengah tidur dekat atas katil dia. Dan saya terus baca apa yang patut saya terus baca. Dan saya terus tidur. Dan esoknya pula, time pagi lah waktu tu, dalam pukul 3.30 pagi lah waktu tu saya dikejutkan oleh seorang nurse untuk nak check up lah. Katanya nak check BP saya waktu tu. Tapi saya pelik tau dengan nurse ni. Sebab muka dia tu pucat semacam je. Lain macam saya tengok muka dia ni. Tapi saya fikir mungkin lah nurse tu penat kerja lah agaknya. Muka dia memang langsung tak senyum tau waktu tu. Dan lepas tu dia ni langsung tak bercakap. Dia main capai tangan saya, dia gentap, dia terus check BP saya macam tu je. Senyap sunyi. Dan lepas dah ambil bacaan BP saya tu, dia terus macam huara tau. Berjalan cepat-cepat. Berjalan keluar macam tu. Macam tergopoh gapah lah macam tu gaya dia. Tak lama lepas tu, datang lagi satu nurse ni. Dan sama jugalah. Datang nurse ni, dia pun nak check lagi sekali BP saya. Dan time ni, saya dah rasa macam pelik dah. Dan saya pun tanyalah nurse tu, berapa kali nak check BP? Baru je kejap tadi ada nurse check BP saya. Dan nurse tu pun nampak macam terkejut lah juga. Sebab diorang ni baru je ni nak datang nak ambil bacaan BP tu. Dan bila masing-masing dah seram macam ni kan, penyudahnya malam tu lah. Tidur buka lampu je sampai ke pagi. Dan waktu nak operation, saya ni dibawa ke bilik OT lah. Tak ingatlah tingkat berapa bilik OT dekat situ. Dan nurse tu tolak saya. Dia tolak untuk nak sampai ke bilik OT tu. Waktu dalam perjalanan nak ke bilik operation theater tu lah waktu dalam lift tu, ada seorang wanita ni. Dia ni kan dalam lift tu, dia macam asyik pandang je tau. Dia tenung je macam tu. Dekat perut saya, dia pandang je. Memang pandang dia tu tak lepas-lepas. Dia pandang. Saya pun bila nampak dia macam tu, sampai rasa macam tak sedap hati saya kan dalam lift tu. Dan bila saya perhatikan muka perempuan tu betul-betul, muka dia okey je. Nampak putih, mulus lah macam tu putih kan. Nampak elok je muka dia. Cuma yang saya perasan lain sikit. Muka dia tu nampak berurat-urat tau. Putih biru, beri-beri hijau berurat-urat kat muka dia. Jelas nampak timbul. Saya pandang dia. Dan saya pun pandanglah nurse yang tolak saya tu. Tapi nurse tu macam langsung tak perasan yang perempuan tu ada dalam lift. Dan saya waktu ni dah terdiam dah. Saya tutup mata. Tawakal je lah waktu ni kan. Ya Allah, aku berserah segalanya padamu ya Allah. Semoga engkau pemudahkanlah segala urusan kami semua ya Allah. Dan mungkin benda tu tahulah. Bila buat operation macam ni kan banyak darah kan biasanya. Itu yang dia mengikut tu. Jadinya saya pun masuk ke dalam operation theater tu lebih kurang dalam pukul 9 pagi lah waktu tu. Daripada pukul 9 pagi sampai ke pukul 4 petang barulah selesai operation tu. Alhamdulillah sangat-sangat sebab semuanya selamat. Saya pun okey dah lepas tu. Lepas operate tu saya dibawa semula ke ward. Tapi ward yang lain lah. Ward ni banyak katil kat situ. Dan saya ditempatkan di hadapan kaunter jururawat je. Katanya supaya senang diorang boleh monitor saya lah. Masa saya duduk dekat katil tu pun banyak sebenarnya. Macam-macam yang saya dengar bila time malam. Dengar bunyi budak kecil menangis lah. Suara perempuan menangis mendayu-dayu lah. Macam-macam lah. Jadinya saya terfikir juga, macam manalah agaknya nurse-nurse dekat situ bekerja ya. Yelah, mungkinlah diorang ni dah terbiasa agaknya dengan gangguan-gangguan tu. Sampai dah tak kisah dah Dan sampai ke hari 16, saya pun dah boleh discharge. Alhamdulillah. Lepas balik apa semua, dah tak ada apa-apa pun gangguan. Dan tak adalah benda tu mengikut saya balik. Itu sajalah cerita saya sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada hari ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Okeylah, disclaimer dulu sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada hari ini. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya.
Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you in next video. Take care guys and God bless you.